Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi memberkati lagi bisnis surah kita pada malam ini. Bersama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله والسلام عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى آل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan memperelokkan, akan memperbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kebenaran yang besar. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallahirrahmanirrahim. Saya mati soalan ini tuan-tuan seluruh puasa masjid, tuan-tuan muslim muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya biasa bersama kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, izin dan inayahnya, serta taufik dan hidayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat bersama di rumah Allah ini, masjid ini untuk solat berjemaah. Kemudian kita nanti sebentar nanti masuknya waktu Isyak, kita dapat duduk dilapangkan masa, dapat duduk dalam majlis bila maghrib kita, majlis tazkirah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua insya-Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita diberikan kesempatan masa, kita menggunakan nikmat masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk kita datang ke rumah Allah dan dapat duduk dalam majlis ilmu. Masa ni penting lah, masa. Itu sebenarnya kita pun sedia maklum bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa. Sebab itu kalau kita tengok ayat Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan nafas qasam, nafas sumpah, itu menunjukkan benda itu penting, benda itu besar kepada kehidupan manusia ni. Kalau bersumpah jawab duha, itu demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Wal asri, demi masa. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni, semua kita ni, manusia ni, yang kita bernama manusia ni, berada dalam rugi, kecuali ada 4. Yang pertama, illal ladzina amanu, pertama orang beriman. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan kita terpilih tersenarai sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia belum tentu kering, tapi yang kita nak ni di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga itu yang pertama. Mudah. Yang kedua, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita orang yang tidak rugi ni iaitu orang yang sentiasa menjaga amal kebaikan, amal soleh. Mudah-mudahan juga kita yang berada di rumah Allah pada malam ini termasuk dalam orang-orang yang berusaha menjaga, memastikan kita melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sisi manusia kan belum tentu lagi kan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah pandang kita jadi hamba yang soleh, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepadanya, itu yang kita nak. Itu yang kedua. Yang ketiga, alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, iaitu orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kita duduk di rumah Allah ni, kita dalam majlis ilmu ni, insya-Allah mudah-mudahan ada kita sebut tentang peringatan, ada kita sebut tentang nasihat berkaitan dengan kebaikan, ada kita berpesan-pesan tentang kebaikan. Jadi bila kita berada dalam majlis yang ada saling berpesan, saling nasihat menasihati, insya-Allah kan di sisi Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang yang kita termasuk dalam orang yang beruntung, orang yang tidak rugi. Dan yang keempat, dalam surah Al-Asr ni, dia 3 ayat je kan surah Al-Asr ni. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, iaitu orang yang saling berpesan-pesan dengan kesabaran, dengan kesabaran. Jadi mudah-mudahan masa yang kita isi ni, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ni dia semakin dekat dengan kiamat ni, semakin kita rasa cepat. Nampak tak? Kita rasa cepat kan? Sekejap dia dah bagi kita macam baru je masuk tahun 2024. Sekarang dah bulan 2. Dah bulan 2. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW disebut tidak akan terjadi kiamat ni sehingga mana? Sehingga kita merasakan masa tu semakin singkat. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakun as-sa'ah kasy-syahri. Kita rasa tidak akan terjadi kiamat sehingga mana kita merasakan masa itu begitu singkat, masa cepat ya. Kita buat bangun pagi pergi kebun sekejap kan dah tengah hari. Kita rasa cepat masa tu berlalu. Setahun rasa seperti sebulan. Sekejap itulah masa. Jadi beruntung orang yang menjaga masa, memastikan masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita tu kita manfaatkan sebenarnya, insya-Allah. Baik, tuan dan puan ibu yang dirahmati Allah sekalian. Saya malam ni macam ada tetamu kan? Ada kan tetamu daripada mana kan? Indonesia. Tomporo. Daripada mana tu? Dari daerah kawasan mana? Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudah pernah sampai. Dari Indonesia ni pernah sampai mana? Pondok Modern Gontor. Itu mana? Surabaya? Ponorogo. Dah sampai dah situ lah. Pondok Modern Gontor. Hebat. Surabaya sana. Baik, mudah-mudahan musafir tuan bapak sekalian dan anak sekalian mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh tu kan? Jauh. Saya tempat kerja saya minggu lepas daripada sebuah universiti, saya dah sebut pun tadi kan, universiti daripada Indonesia juga datang, tapi tak
tak jadi, dah nak masuk, dah sampai dah, tapi ada urusan di UKM, dia tak jadi dah singgah ke tempat kerja saya. Okey, baik, mudah-mudahan kita semua pada malam ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung bacaan kita ada mufrad Sunan Imam Bukhari rahimahullah taala. Bab yang ke 154. 153. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tamaduh, iaitu bab pada barang yang telah datang pada mengatakan saling memuji. Saling memuji. Sebelum ni kita dah baca hadis tentang larangan mencela memaki. Ini berkaitan dengan memuji. Sebut kata memuji pun kita dah tahu lah kan. Tapi di sana ada adab dia. Itu luasnya, cantiknya, indahnya Islam ni kan. Daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara ada akhlak, ada adab, ada panduan ya, yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita baca hadis yang ke-333. Hadis ini dari marfu'. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan zukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna 'alaihi rajulun khairan fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مانحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا أو كما قال. Daripada Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, daripada bapanya, bahawasanya seorang lelaki telah disebut di sisi Nabi SAW. Lalu seseorang telah memuji ke atasnya sebagai baik. Seorang lelaki, dan lelaki ini orang puji bahawa dia ni orang yang baik. Maka Nabi SAW telah bersabda, Waihak, engkau telah memutuskan leher sahabatmu. Engkau telah memutuskan leher sahabatmu. Wahak qata'ta unuqa sahibik. Maksudnya apa? Kamu telah merosakkan dia, membinasakan dia. Itu maksudnya. Bukan potong leher itu macam maksudnya membinasakan dia, merosakkan dia. Kalau puji boleh sampai menguasakan. Kita baca. Nabi SAW mengucapkan berulang kali. Nabi bukan kata sekali. Wa yaquluhu mirara. Maksudnya Nabi sebut dua kali. Wahad qata'ta anhu sahib, itu Nabi ulang banyak kali. Sekiranya salah seorang antara kalian memuji tidak dapat tidak, maka sebutlah, aku mengira begitu begini, sekiranya dia berpendapat bahawa ianya memang sedemikian itu, dan Allah lah yang menghitung amalnya, dan jangan ia menyucikan akan seseorang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita puji seorang tu, jangan sampai melebihi daripada kita puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia puji ni ada berapa tuan puji? Ada berapa jenis? Puji ni dia ada, ulama dia bahagilah kan, dia ada 4. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dalam surah Fatihah disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Siapa punya yang Maha Pemurah yang Penyayang? Siapa sebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kalau saya bawa di sini,
daripada dalam surah Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya kata Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat. Itu satu jenis puji, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya sendiri. Yang kedua, puji hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha Tuhan sekalian alam. Itu kita puji. Alhamdulillah, Masya Allah, kan, Subhanallah. Itu kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa kita baca Alhamdulillah, kan. Sebab itu paling cara kita bersyukur kepada Allah melalui lisan, kita menyebut Alhamdulillah. Tindakan kita buat benda yang baik, kita manfaatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita terima tu, kan, kita buat baik, kita cakap baik. Itu secara perbuatan kita. Lisan kita sebut Alhamdulillah. Maksudnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sama-sama lah, saya nasihatkan diri saya sendiri juga khususnya, supaya setiap hari jangan kita tertinggal untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab setiap hari 24 jam kita manusia ni, hamba ni, makhluk ini menggunakan semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kita, kan? Kita boleh tidur malam dengan lena betul, nyenyak betul, langsung, kan? Sebelum tidur kepala serabut, susah hati fikir macam-macam, kan? Allah bagi nikmat, boleh lena dan tak ingat apa-apa masa lena. Daripada pukul 10 sampai pukul 4:30 pagi, contoh 5 pagi. Bangun, kan, kita sebelum tidur kita serabut, fikir macam-macam, kan, fikir hal negara lah, hal apa, kan, serabut pada. Kemudian Allah bagi kita tidur, bila kita tidur kita lupa, lapang kepala kita. Bangun pagi sebut Alhamdulillah. Sebelum kita tidur, mata kita boleh berkelip dan kita pejam. Bangun pagi, mata boleh buka, Alhamdulillah. Saya nasihatkan diri saya juga ni, kan, kadang-kadang kita terlupa, kan, bukanlah kita bisa tak nak bersyukur, tidak, tapi kita terlupa nak sebut Alhamdulillah. Biasa kita ingat waktu bila makan, kalau tak duit, kan, ekor masuk, pencin masuk, itu pun orang pun tak lupa kalau nak sebut, kan. Alhamdulillah. Itu cara kita puji, pujian makhluk kepada Khaliq, pujian makhluk kepada yang mencipta kita. Anak kita sihat, Alhamdulillah. Anak kita dapat keputusan yang baik, Alhamdulillah. Kan, hari ini rezeki, duit tak banyak-banyak, tapi tengok orang datang rumah kita boleh bagi makan, kan? Pergi kedai bawa RM10 tapi boleh belanja kawan, kan, contoh. Alhamdulillah. Sebab semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cerita tentang nikmat ni memang lama lah. Memang banyak, kan, banyak sangat nikmat yang kadang-kadang ni saya sebut diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri kadang-kadang terlupa untuk bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata kita boleh melihat, telinga kita masih boleh mendengar, kan, mulut kita masih boleh berbicara, kaki kita masih boleh melangkah, walaupun mungkin ada yang sakit-sakit tapi masih lagi boleh melangkah. Tekak kita masih lagi boleh terima makanan, kan. Banyak bagi kita sebut nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang gunakan kepada kita. Maka jangan kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada juga jenis yang ketiga, Allah memuji hamba-Nya. Okay, Allah memuji hamba-Nya. Pujian Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad dalam surah Al-Qalam.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Contohlah banyak lagi lah yang Allah Subhanahu wa taala memuji. Dan yang keempat, pujian sesama makhluk. Pujian sesama makhluk. So hadis yang kita baca lepas ni, banyak hadis ni berkaitan dengan puji ni, kan? Itu berkait dengan hukum berkaitan memuji kita sesama makhluk. Apa hukum kita memuji? Sunat, harus, wajib? Harus. Harus. Baik. Kita ucap terima kasih untuk kita puji itu, kan? Jazakallah. Semoga Allah membalaskan kebaikan kamu. Ini pun kadang-kadang ada, mungkin bukan dalam sini lah, mungkin ada di luar sana yang kadang-kadang susah nak berterima kasih, nak memuji manusia ni. Baik, itu jenis pujian. Dan Nabi larang ni, iaitu pujian yang melampau. Sehingga apa? Sehingga boleh timbul wujudnya perasaan ujub dan juga sombong. Ini yang Nabi nak elakkan ni. Kan? Puji yang melampau. Dia puji ni dia macam ni kan. Saya dengar Ustaz ceramah lah, bukan idea sendiri. Kita ingat siapa? Sama ada Ustaz Azim atau Ustaz Syamsuri Ahmad ke, Ustaz saya lah. Dia kata puji ni dia umpama macam kita jet kereta tayar kita pacit, kan? Kemudian kita jet tu mana kita angkatlah, kita nak tukar tayar tu kan. Cukup sekadar untuk kita buka skru tayar, cabut tayar, repair, pasang balik, cukup sekadar. Itu puji. Tapi kalau kita jet sampai Ustaz Syamsuri tu suruh saya sampai terbalik kereta, itu tak boleh tu. Maknanya apa? Terlampau. Disebut dalam bahasa kita bodek lah, nak ditarik. Bodek. Puji ni nampak baik kan? Tapi kalau kita sebut ni kuat bodek kan? Tu bodek tu dah nampak dalam istilah yang negatif, perbuatan yang tidak dibenarkan. So memuji okey, jangan sampai membodek. Bodek. Tapi dalam masyarakat ni banyak kan babak ni. Babak bodek ni. Biasa kita bodek ni bila ada kepentingan. Kalau puji ni kita tak ada kepentingan sangat. Tapi kalau bodek ni mesti dia nak sesuatu, dia ada kepentingan, kan? Kita jumpa orang politik cara bodek orang politik. Kalau orang bidang berniaga, dia ada bodek cara berniaga. Sedapnya masak hari ni kan. Untung-untung dapat dah lebih sikit. Untung-untung harga kurang sikit, kan? Jadi itu dalam kehidupan banyak. Yang penting kita kena jaga. Jadi kita akan lihat bagaimana adat bila orang puji kita ni macam mana kita nak jaga apa doa dia. Saya pun tak hafal, biasa orang sebut alhamdulillah. Paling mudah kita sebut ini pun kalau kita hafal kan, hadza min fadli Rabbi. Semua ni adalah kelebihan daripada Tuhanku. Kita dapatlah kejayaan sesuatu kan. Bila orang puji kita bagus kan, pandai sebagainya kan. Alhamdulillah, kullu hadza min fadli Rabbi. Semua ni adalah tentang kelebihan daripada Tuhan. Kalau buat itu alhamdulillah. Tapi kalau kita jawab lain sikit, tengok kaki ya. Itu tanda apa? Dah ada masuk tu sikit-sikit tu, ujung rasa sombong, rasa hebat. Ya. Jadi Nabi larang. Sebab kalau kita puji yang melampau ni, Nabi kata seolah-olah kita memutuskan leher tu, kerana kita merosakkan, binasakan. Baik, seterusnya hadis yang ke-334. Hadis marfu'. Hadatsana Muhammad bin Sabbah
qala haddatsana Ismail bin Zakaria qala haddatsani Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yudrihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaktum aw qata'tum zahra rajul atau kama qala. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia telah berkata Nabi SAW telah mendengar akan seorang lelaki memuji seorang lelaki yang lain dan melebih-lebihkannya. Nabi dengar seorang lelaki puji kepada seorang sahabat, puji seorang sahabat lain, tapi pujian itu lebih. Kemudian apa kata Nabi? Maka Nabi SAW telah bersabda, kalian telah membinasakan ataupun kalian telah memutuskan belakang, yang potong belakang. Kita mencederakan, merosakkan dia. Itu perumpamaan apa nama yang Nabi sebut, kalau kita berlebihan dalam memuji. Sama ada pujian yang berlebihan itu benar ataupun tidak benar. Walaupun kita puji itu memang betul, dia memang lebih, tapi kena beringat juga. Sebab takut-takut dengan pujian kita dia menjadi sombong. Dia yang asalnya perbuatan dia tadi ikhlas, sudah jadi lain dah, kan? Sudah baca Quran. Tadi dia baca Quran tanpa orang puji, okey je, kan? Bila orang puji dia, sedap lah baca Quran ni. Dia dah mula Musa takut, dia bimbang takut ada orang yang dia tak boleh tahan dengan pujian, menyebabkan amal soleh dia tadi yang ikhlas tadi rosak, kan? Sebabkan dengan pujian. Sudah jadi imam kan, ini kita pun jawab kan, yalah, tu belum ada wuduk, kalau ada wuduk lagi sedap kita, kan? Biasa orang makan. Jadi kena ingat. Kita ni pun tak tahu ni, saya sendiri pun tak tahu. Kalau takut kalah juga ni, walaupun kita dah baca bab-bab ni kan. Tapi setakat ni tak ada lah orang puji lebih-lebih lagi kan, tak ada apa yang istimewa kan. Kalau orang puji lebih-lebih, silap-silap akhir bulan pun yang bahaya yang seperti mana Nabi sebut ni berlaku. Maknanya rosak amalan kita rasa sebagainya. Dia puji ni memang benda baik kan? Memang fitrah manusia suka kepada puji-pujian. Yang kita nak jaga ni adabnya. Kalau kita baca adab ni, adabnya maknanya jangan sampai melampau. Kan? Sampai orang yang puji tu, yang kena puji tu dia pun rimas, kan? Dia pun rimas. Jadi kena ni. Sebab tu dalam kitab apa nama Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada sebut bila kita puji melampau ni, dia kata ada enam kerosakan akan terjadi. 4 kepada orang yang memuji, 2 kepada orang yang dipuji. Ada 4. Kepada orang yang memuji, dia akan jadi melampau. Lampau ni, benda yang melampau ni selalunya dia akan jadi lara. Dia akan jadi, apa kita kata, yang baik tu, kalau melampau dia akan jadi tak baik, walaupun perbuatan tu asalnya baik. Itu maksud melampau. Kemudian dia boleh merosakkan seorang. Yang ketiga kata Imam Ghazali, bahaya kepada orang yang memuji ni, bila dia terlampau, dia akan terdedah kepada melakukan pembohongan. Sampai berbohong. Orang tu tak berlaku, tapi bila punyalah nak angkat, nak cek, nak puji ni, kan, sampai sanggup berbohong, kan. Yang kena puji tu pun tahu suara dia bukan sedap pun, kan. Dia pun tahu, kan. Tapi sebabkan puji melampau tu, sebabkan apa? Kau ni sampai berbohong. Kemudian memuji orang yang kita tak kenal. Kita tahu sikit je, tapi bila kita puji lebih-lebih, kan, sebenarnya orang tu bukan macam tu pun. Itu lah bahaya.
Kepada orang yang dipuji, yang pertama kata Imam Ghazali, boleh menyebabkan riak. Riak. Dan yang kedua, dia akan rasa gembira ataupun rasa cukup ataupun rasa berpuas hati. Sebab apa? Wah, aku dah okey lah, orang kata okey, dah baik kan. Jadi menyebabkan dia yang tadi mungkin ada contoh kita tadi baca Quran kan. Dia baca Quran tu mungkin ada salah, tapi sebabkan dia orang puji sedap, so kan baca pun dah okey, dia pun dah rasa macam wah, aku dah okey dah baca Quran. Sedangkan mungkin dalam bacaan Quran tu masih ada lagi salah dan silap, masih ada lagi kelemahan-kelemahan yang perlu dibetulkan. Tapi disebabkan ramai yang puji kan, disebabkan dia rasa aku dah cukup okey. Itu bahaya. Baik. Nah, seterusnya adalah hadis ke-335. Hadis ini hadis hasan. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Imran bin Muslim an Ibrahim At-Taymi an abihi qala kunna julusan 'inda Umar fa asna rajulun 'ala rajulin fi wajhi fa qala aqarta ar-rajula aqaraka Allah atau kama qala. Daripada Ibrahim At-Taymi, daripada bapaknya yakni Yazid bin Syarih, dia telah berkata, kami pernah duduk di sisi Umar radhiyallahu anhu. Lalu seorang lelaki telah memuji ke atas seorang lelaki yang lain di hadapannya. Dia duduk, dia duduk dengan Syekh Umar. Kemudian dalam itu kita terdengar ada seorang memuji seorang lain. Maka Syekh Umar Allah telah berkata, engkau telah menyembelih akan lelaki itu. Maksudnya apa? Membinasakan. Semoga Allah SWT menyembelih kamu. Ini kita kena lihat ni. Ungkapan ni bukan maksud Syekh Umar suruh sembelih, kata Allah sembelih tak. Maksudnya apa? Perbuatan itu tidak disukai oleh Allah SWT apabila pujian yang melampau. Maksud sini pujian yang melampau. Berapa? Sebab seperti mana yang disebut tadi, dia boleh mendatangkan keburukan kepada orang yang melakukan pujian yang melampau. Baik, seterusnya hadis yang ke-336. Hadis ini sahih. Haddatsana Abdus Salam qala haddatsana Hafs an Ubaidillah an Zaid bin Aslam an abihi qala sami'tu Umar yaqulu al-madhu dhabhu qala Muhammad ya'ni idza qabilaha. Daripada Zaid ibnu Aslam, daripada bapanya, dia telah berkata, aku telah mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, pujian itu adalah satu penyembelihan. Muhammad telah berkata, yakni apabila dia menerimanya. Maksudnya kalau masuk sini kita puji, dan orang yang kena puji itu dia rasa, dia timbul perasaan yang sebut tadi, dia rasa sombong, rasa diri hebat, orang lain lemah dan sebagainya. Ini maksud kalau dia terima. Tapi kalau orang puji itu tidak mendatangkan apa-apa perasaan pada dia, itu okey. Ini maksudnya pujian yang menyebabkan kerosakan kepada orang yang dipuji. Ini yang disebut sebagai menyembelih. Ini perumpamaan kan? Perumpamaan. Baik, kita pergi bab yang seterusnya, bab 154. Kita pergi laju sikit. Bab man asna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab ada menyatakan orang yang memuji ke atas sahabatnya jika dia percaya dengannya. Ini maksud bab tentang apa? Bila kita puji, kalau masalah puji lebih pun orang ni, haji ni, dia akan okey. Dia tak akan rasa riak, tak akan rasa ujub, tak akan rasa hebat. Ada hadis dia, Imam Bukhari susun. Hadis yang ke-337, hadis sahih.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماش نعم الرجل معاذ بن عمرو الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عدد السبعة atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu telah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar disebut. Abu Bakar. Disebut lagi, sebaik-baik lelaki adalah Sayyidina Umar. Sebaik-baik lelaki adalah Abu Ubaidah. Sebaik-baik lelaki adalah Usaid bin Hudayr. Sebaik-baik lelaki adalah Thabit bin Qais ibn Syammas. Sebaik-baik lelaki adalah Muaz ibn Amru ibn Al-Jamuh. Sebaik-baik lelaki adalah Muaz bin Jabal. Nabi SAW juga telah bersabda, seburuk lelaki adalah si fulan, dan seburuk lelaki adalah si fulan, sehingga baginda menyebut sebanyak tujuh orang. Nabi sebut ini orang yang betapa pujian itu dia tidak menyebabkan dia rasa ria, rasa hebat, rasa sombong, tidak menghilangkan keikhlasan kebaikan yang dibuat. Sudah bakar kan Sayyidina Umar, Muhammad bin Jabal dan jadi kalau kita tengok dari sini, mana kita boleh memuji sebagaimana tidak berlebihan dan tidak, mana kita sendiri tak bimbang yang dia ini akan rosak dengan pujian kita, akan binasa dengan pujian kita. Kita boleh kenal orang kan, ada orang dia relax dia tak ada apa, sama je amalan dia. Kita kenal, kita boleh puji. Baik. Saya dah bawa sikit bagaimana doa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar apabila beliau dipuji. Itu tak apa ni, tapi tak apalah kalau faham dalam maksudnya. Kalau tak ingat Arabnya mungkin dalam Rumi itu tahu. Apa kata Abu Bakar? Doa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana beliau dipuji disebut Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Baca sekali lagi. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Apa maksudnya? Ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Ada apa? Kepada Allah, Allah tu lebih mengetahui tentang diri dia. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memuji aku. Orang puji kita tu, kita yang tahu kan, sama ada pujian tu betul ataupun tidak. Orang kata baiknya haji ni, baiknya syekh ni, baiknya ustaz, baiknya cikgu ni, kan? Orang memuji kita. Tapi yang sebenarnya kita ni baik ataupun tidak, siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tahu. Itu kata apa nama? Juga doa ni sebut ya Allah, Allah maj'alni khairan. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Allah maj'alni khairan mimma yazunnun. Dan waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampunkanlah, berilah keampunan, ampunilah aku
terhadap apa yang mereka tidak ketahui dari aku. Dan janganlah menyiksa aku dengan perbuatan mereka. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Maksudnya dengan kita mengharapkan dengan pujian-pujian daripada kawan kita, sahabat kita, daripada manusia ni tidak merosakkan diri kita. Kalau amal soleh kita buat tadi itu dengan ikhlas, dengan pujian manusia ni tidak menghilangkan keikhlasan kita. Itu doa yang dituju oleh penama yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini dipetik daripada hadis riwayat Imam Al-Bahaqi. Kalau tak ingat yang macam tu kan, boleh doa sendirilah kan. Sendiri. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-338. Hadis ini karakter dhaif. Haddatsana Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Fulayh qala haddatsana Abi Abdullah haddatsana Abi an Abdullah bin Abdurrahman an Abi Yunus maula Aisyah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa binal ashirah falamma dakhala hasya lahu wanbasata ilayhi falamma kharaja ar-rajulu ista'zana akhar qala ni'ma binal ashirah falamma dakhala ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحش أو كما قال. Daripada Abu Yunus maula Aisyah Allah, bahwasanya Aisyah Allah telah berkata, seorang telah meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, seburuk-buruk orang dari kabilahnya, namun tak kala dia masuk, baginda SAW menunjukkan rasa gembira dan menyambutnya dengan ceria. Seorang lelaki nak jumpa dengan Nabi dan Nabi tahu dia ni perangai tak elok. Dia ada panggil buruk kan? Masuk jumpa Nabi layan dia dengan baik. Nabi tunjuk dengan rasa seronok, rasa gembira. Nabi sambutnya. Maka setelah dia keluar, seorang yang lain meminta izin untuk menemui Rasulullah. Selepas orang yang Nabi kata dia ni panggil buruk ni, dan Nabi layan dia dengan baik, dengan ceria ni, masuk pula seorang lagi. Kemudian Allah bersabda, sebaik-baik orang daripada kabilahnya. Nabi kata orang ni orang yang baik. Maka ketika dia masuk, Rasulullah tidak menyambutnya dengan ceria seperti mana tadi. Baginda menyambut orang yang sebelumnya, dan baginda juga tidak menunjukkan rasa gembira seperti mana tadi kepada orang yang sebelumnya. Sambutan Nabi biasa ya. Tapi kalau yang Nabi kata dia ni panggil buruk ni, Nabi sambut dia lain sikit. Nabi tunjuk rasa gembira. Kita tengok sebab apa. Apabila dia keluar, aku yang Aisyah telah bertanya kepada Nabi. Tanya Nabi, wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada si fulan apa yang telah engkau katakan, kemudian engkau menyambutnya dengan gembira. Kan, kau kata dia ada panggil tak elok lah, kan? Tapi kau sambut dia dengan baik. Dan engkau telah katakan kepada si fulan yang baik tadi, dan kau sambut pun seperti mana biasa dia. Sedangkan orang tu orang yang baik. Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya antara seburuk-buruk manusia adalah yang ditakuti kerana sifat kejinya.
Ya, Nabi kata kalau layan tak elok, jadi dah perangai dah tak elok, nanti mungkin akan berlaku benda-benda yang buruk, yang tak elok. Ini apa nama? Hadis ini yang menunjukkan tentang suatu tanda-tanda kenabian Nabi lah. Nabi boleh tahu orang yang baik ataupun tidak. Dan daripada dalam syarah hadis ini, saya katakan kat sini, maknanya kalau kita boleh sebut, nanti akan sampai bab tentang kita boleh cerita tentang empat orang atau mengata kepada orang-orang yang memang dikenal pasti sahih, orang yang ni orang yang tak baik. Ini kita boleh sebut, kita boleh sebutlah bahawa orang ni kena hati-hati, dia memang fasik, dia memang jahat dan sebagainya. Itu ini. Baik, Wallahu a'lam. Kita sambunglah bab yang ke 155, iaitu bab yuhsa fi wujuhil maddahin, bab pada menyatakan menabur tanah pada muka orang-orang yang suka memuji. Apa? Debu. Hadis ni pun kita biasa jumpa, kan? Kita dah biasa jumpa, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, beberapa hadis yang kita baca memberi manfaat kepada kita. Cumanya jangan sampai nak memuji pula, kan? Tengok kawan kita buat benda baik, anak-anak kita buat benda baik, sahabat-sahabat kita buat benda baik, kan? Ataupun anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat kita dapat kerjaan, puji lah, kan? Tapi yang kita baca malam ni, jangan melampau dalam memuji. Puji dia. Okay? Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat semua datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat khusus kepada diri saya sendiri dan sekedar kepada diri saya sendiri. Dan kalau ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah ambil yang sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa menjaga akhlak, menjadi orang yang sentiasa menjaga adab yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.